Buku surat ni 8 Ustaz. Surat 8. Oh, 8. Oh, 8. Yang tengah-tengah tu Ustaz. Yang tengah-tengah Ustaz. Dan dalam kitab ini bukan? Oh, situ kan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah wa insyaAllah akan kita sambung pembahasan kitab muzakarah kita, iaitu kitab yang berjudul ataupun kitab yang bertajuk Bustanul Arifin, karya ataupun karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada edisi kuliah bulanan yang terakhir ataupun pada edisi kuliah bulanan pada bulan lepas adalah kita mengakhiri tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengenai bait-bait syair. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan menyebutkan tentang isi kandungan kitab yang ada di dalam kitabnya ini, iaitu Bustanul Arifin. Sebelum memasuki pembahasan muqaddimah kitab, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan beberapa bait syair di dalam karyanya, iaitu Lataiful Ma'arif. Asalnya kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab yang membahas mengenai bulan-bulan dalam agama Islam. Baru ni saya bahas mengenai pembahasan nisfu Sya'ban. Maka antara rujukan kitab saya, pembahasan mengenai nisfu Sya'ban, antara rujukan kitab adalah kitab ni, iaitu Lataiful Ma'arif. Ketika Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah membahas mengenai pembahasan berkaitan mengenai Sya'ban, kemudian setelahnya masuki bulan Ramadan, kemudian bab mengenai 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada ungkapan bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah adalah, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam bait syairnya, ada orang telah membeli pakaian yang baru, ada orang telah membeli pakaian yang mahal. Pakaian baru yang dibeli atau pakaian mahal yang dibeli, dia nak gunakan pakaian tersebut ketika datangnya 1 Syawal. Maka dia dah prepare awal dah, dia dah beli dah baju raya tu.
Dia dah beli pakaian baju raya yang sangat mahal yang baru nak digunakan untuk 1 Syawal, dan dia nak memakai pakaian itu dalam keadaan hati yang sangat gembira. Ternyata detik hari yang dia tunggu pada 1 Syawal itu, ternyata pakaian yang dia pakai adalah pakaian kain kafan. Dia sangkakan hari tersebut adalah hari yang menggembirakannya. Ternyata 1 Syawal adalah hari detik yang menyedihkannya. Jadi orang mukmin akan prepare untuk mengalami detik hari yang paling menggembirakan hanya pada satu keadaan je. Jadi persiapkan diri untuk menghadapi hari yang paling menggembirakan kita. Hari yang paling menggembirakan kita mungkin ada macam-macam lah. Lahir anak kita, ada rumah sendiri, ada kita sendiri, mahal pula tu, rumah bertingkat-tingkat. Tak, dia ada lagi detik hari yang paling lagi menggembirakan lagi. Tak boleh lawan hari yang menggembirakan ini. Hari yang paling menggembirakan orang mukmin ketika matinya husnul khatimah. Oh, itu paling nikmat. Jadi persiapkan diri untuk meraihkan kegembiraan mati husnul khatimah. Jadi orang mukmin dia tak akan buat persiapan yang cukup paling rapi hanya ketika matinya husnul khatimah. Maka ada seorang ulama Mesir menyebutkan syair, kamu lahir dalam keadaan kamu menangis, orang dikelilingi kamu dalam keadaan tersenyum kerana kelahiran kamu. Olahlah kehidupan sehingga mati kamu dalam keadaan gembira tersenyum, gembira. Malah orang dikelilingi kamu pula dalam keadaan menangis kerana kepergian kamu. Jadi pada muqaddimah awal ni Imam Nawawi rahimahullah mengajak kita supaya kita ni bersederhana dengan kehidupan dunia. Juga mengakhiri pembahasan berkaitan ini dalam muqaddimah, teringat saya akan kata-kata nasihat yang diungkapkan oleh Al-Imam Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, sekiranya kamu dikalahkan dalam urusan duniawi, maka kalahkan mereka pula pada urusan ukhrawi, kerana dunia mereka akan sirna sedangkan akhirat kamu akan kekal. Apa maksud nasihat ni? Macam ngantuk je kan dengar kata nasihat ni. Apa benda nak disampaikan ni? Macam realiti betul je. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau kamu dikalahkan dalam urusan duniawi, kita dikalahkan dalam urusan duniawi, contoh kita ada sebiji rumah tu pun kita sewa bulan-bulan kita bayar. Orang lain kalahkan kita, mereka memiliki rumah milik mereka sendiri 2-3 biji, yang mana 2-3 biji ni 2-3 tingkat. Jadi kalah kita. Manusia dah kalahkan kita dalam urusan dunia. Kata Hasan Al-Basri, sekiranya kamu melihat manusia kalahkan kamu dalam urusan duniawi, contohnya kenderaan. Kita ada satu kenderaan, tu pun biasa punya kenderaan. Ternyata orang lain ada kenderaan 2, 3, 4, 5 biji yang mahal-mahal pula tu. Jadi kita dikalahkan. Kita ada duit, boleh tahan lah, banyak lah juga. Sangat tu tak, tapi boleh tahan banyak. Kita dah rasa macam kita kemas banyak dah, ternyata ada orang lagi banyak lagi. Jadi kita dikalahkan dalam urusan duniawi. Kata Hasan Al-Basri, koma jangan kalahkan dia pula dalam urusan yang sama, urusan duniawi, jangan. Jadi penat cari duit nanti. Nak kalahkan dia dalam urusan yang sama, kita akan cari harta yang banyak, macam-macam platform.
rasuah lah, itulah dan sebagainya. Jadi tips yang diberikan oleh Al-Hasan Al-Basri, kau mengalahkan mereka tadi yang ada hidup yang mewah dengan urusan ukhrawi akhirat, iaitu kenikmatan-kenikmatan dalam syurga. Kerana dunia mereka akan hancur nanti. Kereta mereka, rumah mereka, harta mereka yang banyak akan hancur habis. Sedangkan kenikmatan kamu di akhirat dalam syurga Allah akan masih dikekalkan oleh Allah. Jadi kata-kata nasihat ni juga sebenarnya merupakan penawar bagi hati seorang yang bersarang, bertapaknya sifat hasad dalam hati dia. Dia tak boleh tengok orang lebih, naik demam dia. Jadi Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam karyanya Rawdatul Uqala mengatakan jenis-jenis macam ni, orang yang tak boleh tengok orang lain lebih, dengki ni, biasa dia tak boleh ada ramai kawan. Dia boleh ada kawan lah, kawan yang di bawah kaki dia, yang jenis hidup-hidup biasa boleh lah. Tapi kawan yang lebih daripada dia tak boleh. Jadi nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah ini juga mengajak kita supaya reda dengan kehidupan yang sederhana. Baru ni saya bahas mengenai fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan nisfu Sya'ban. Jadi dalam bulan Sya'ban ini antaranya memperbanyakkan puasa lah. Orang yang membiasakan puasa sunnah selepas daripada 15 Sya'ban boleh je di carry on, disambung je. Tapi syaratnya adalah orang membiasakan dirinya dengan puasa Isnin Khamis atau puasa Nabi Daud alaihi salam. Hadis yang menyebutkan tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban, Nabi banyak puasa daripada beberapa jalur para sahabat. Antaranya Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sahihain, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama menyebutkan puasa terbaik kalau nak diamalkan seperti puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban, puasa Nabi Daud alaihi salam, itu selang sehari. Sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Kerana dalam riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daku telah ditawarkan oleh Allah supaya menjadikan setiap kerikil-kerikil yang ada di Makkah Al-Mukarramah menjadikan emas untukku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menawarkan padaku, Allah nak jadikan untukku setiap batu-batu kecil yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Allah nak jadikan semua batu-batu kecil ini dijadikan emas, dan itu adalah hak mutlak milikku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ada lebih daripada itu yang aku suka. Ada lebih daripada tu yang lebih aku suka. Ni tak berapa suka. Ada lebih lagi daripada tu yang aku suka." Kita sukalah. Punya nak bagi tahu hati kita melekat sungguh dengan dunia tu, sehingga benda-benda macam ni segitu seronok. Beza kan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ada lebih daripada itu yang lebih aku sukai, iaitu sehari lapar, sehari kenyang." Ini lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh kerikil-kerikil yang ada di Makkah Al-Mukarramah dijadikan emas untuk baginda. Kita kena bangun, hati-hati kita kena bangun. Kita kena sedar dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia tempat meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ketika hari Engkau jadikan aku lapar, ya Allah,
maka akan ku bersabar pada hari tersebut dan akan ku memperbanyakkan doa padamu ya Allah. Ketika hari yang kau jadikan ku hari itu aku hari yang kenyang bagiku, maka hari tersebut akan ku syukur akan nikmatmu dan akan ku banyak memujimu ya Allah. Hadis ni Imam Tirmizi rahimahullah letakkan dalam kitabnya Sunan 2 kali dalam 2 bab. Satu dalam bab zuhud, satu dalam bab qana'ah. Sebenarnya hadis ini kita boleh ambil 3 pengajaran. Pertama, kenapa Imam Tirmizi letakkan dalam kitab zuhud hadis ni? Maksudnya adalah tanda seseorang itu zuhud bukanlah ketika dia memang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang miskin. Bukan. Kita dah sebut dah 2-3 bulan lepas tu. Bukan dikatakan orang yang zuhud ni memang dia tak mampu untuk memiliki kemewahan, kekayaan. Bukan. Yang tu orang fakir lah, tu orang miskin. Still ada kebaikan pada dia lah. Ada beberapa hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan fakir miskin. Tapi nak bagi tahu dia bukan orang zuhud. Zuhud tingkatan darjat lebih tinggi daripada fakir miskin. Jadi kenapa Imam Tirmizi letakkan ia sebagai bab zuhud fid dunya, zuhud di dunia? Kerana dikatakan seorang zuhud adalah ketika dia mampu untuk memiliki kemewahan, namun dia lebih berhati-hati dan memilih untuk sederhana terhadap dunia. Itu baru zuhud. Bukan orang hidup miskin, rumah kecil, kenapa tak mampu nak buat macam mana? Inilah duit saya. Itu kamu reda dengan kemiskinan lah, kefakiran. Seperti mana pada Nabi SAW Allah tawarkan kemewahan, namun Nabi tolak. Kalau Nabi yang terbaik pun still tolak, tahu bahayanya, apatah lagi kita. Kan gitu. Yang kedua, Imam Tirmizi ulang balik hadis ni, letak dalam kitabnya Sunan dalam bab qana'ah. Jadi Nabi memiliki sifat qana'ah. Apa yang ada cukup, alhamdulillah, syukuri. Tak payah gatai-gatai nak lebih-lebih, tu tak payah. Yang ketiga, tengok Nabi SAW bersabda, ya Allah, ketika hari yang kau laparkan aku ya Allah, maka akan ku sabar dan aku berdoa padamu ya Allah. Apa maksudnya berdoa? Ketika lapar, seorang tu akan fikir, macam mana neraka tak ada makan, tak ada minum. Kalau aku ni maksiat, tak diampuni oleh Allah, ratusan ribuan tahun aku dalam neraka nanti, tak ada makan, tak ada minum. Macam mana keadaan aku Ketika itu dia akan berdoa, ya Allah, pelihara saya daripada neraka ya Allah. Sebab tu ada lebih kurang beberapa hikmah kenapa Allah jadikan Ramadan, puasa sebulan, hukumnya adalah wajib selama 30 hari atau 29 hari. Jadi saya tak sebut kat sini lah. Jadi tazkirah Ramadan pula jadi nanti tunggulah slot saya kat surau ni, tazkirah Ramadan, nanti saya sebutlah apa hikmah-hikmahnya insya-Allah. Jadi seolah-olah lah Imam Nawawi rahimahullah pada muqaddimah ni ajak kita supaya ramai-ramai kita ni hidup di dunia ni sederhana lah. Kalau kita mengkecapi kenikmatan kemewahan ni, nanti susah nanti perjalanan akhirat kita. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata, orang yang mempelajari ilmu dan mudah dia Allah berikan ilmu yang banyak kalau dia itu memiliki kekurangan harta kepadanya. Jadi orang yang sedikit harta ni mudah dia dapat banyak ilmu, kerana dia tak banyak fikir sangat mengenai harta yang banyak yang dimiliki. Seolah-olah Imam An-Nawawi nak bagi tahu, zuhudlah kamu di dunia ini, sederhanalah, menanti baru Allah akan berikan banyak kefahaman ilmu kepada kamu, rahsia-rahsia ilmu, haqiqatul ilm, hakikat ilmu, kefahaman ilmu yang mendalam baru Allah akan bagi.
kuncinya adalah bersederhana dengan kehidupan dunia. Kita sambung sambung muka surat 7 perenggan yang terakhir, last sekali. Baca situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, atau qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka di dalam kitab ini insya-Allah saya himpunkan pedoman-pedoman yang akan menerangkan jalan yang lurus seperti yang telah kita sebutkan tadi, iaitu jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Maka insya-Allah dalam kitab ini saya sebutkan beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Itu kan saya cakap tadi. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah mendahulukan pembahasan muqaddimah ini supaya sederhana dengan dunia, supaya pembahasan rahsia-rahsia ilmu dalam kitab ni, hakikat-hakikat ilmu yang ada dalam kitab ni mudah untuk hati tu hadam. Kalau dalam hati itu dikosongkan dengan dunia. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dalam bahasa yang mudah difaham supaya jangan ataupun tidak membosankan orang yang mentelaahnya atau membeleknya atau membacanya, dan supaya lebih berkesan di dalam hati pembacanya. Jadi kita tu kena banyak doa pada Allah supaya kata-kata kita Allah berikan mudah kefahaman pada orang yang dengar. Kadang kita mudah faham sesuatu ilmu, tak semudah tu kita nak fahamkan pada orang lain. Jadi kena doa pada Allah, ya Allah, seperti mana sesuatu ilmu yang kau telah mudahkan padaku, ya Allah, ketika aku membicarakan pada orang lain, ya Allah, berilah mereka juga kemudahan faham terhadap apa yang aku bicarakan. Dan supaya lebih berkesan di dalam hati pembacanya, dan saya tidak menyusunnya dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi, tetapi saya menyebutkannya dalam cara yang sederhana dan bersahaja, bukan dihiaskan dengan bahasa yang berlebihan supaya ia tidak membosankan. Saya tiba-tiba teringat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam karyanya Ayyuhal Walad. Ini kitab yang perlu ditadah jugalah, kitab yang perlu dipelajari juga. Mengakhiri kitab ini ada beberapa nasihat Imam Al-Ghazali berikan kepada orang berilmu duduk dalam masyarakat. Antara nasihat Imam Al-Ghazali kepada ustaz-ustaz, orang-orang berilmu, di antaranya adalah jangan mendekati pemerintah. Yang kedua, jangan menerima sesuatu habuan pemberian harta daripada pemerintah. Antaranya adalah seorang berilmu jangan ada selera untuk terkenal, jangan ada selera nakkan kemasyhuran, nak famous, jangan. Jadi tak ikhlas dengan ilmu yang Allah beri. Antara nasihat pesanan Imam Al-Ghazali rahimahullah pada orang berilmu, bila berbicara ilmu, jangan sebut sesuatu kupasan ilmu yang mendalam-dalam, yang susah difahami oleh orang. Jangan. Jadi orang tak faham apa. Orang dengar apa benda nak disampaikan ni sebenarnya. Dia cakap Allah ni bukan dalam luar dan bukan di dalam.
dia tak faham. Jadi Imam Al-Ghazali kata, orang yang berilmu duduk dengan masyarakat, tak payah pergi sentuh perihal perkataan-perkataan sufi yang susah difahami. Orang akan banggakan kamu kerana mampu dia olah perkataan-perkataan yang payah. Sedangkan itu tidak ada pun kebaikan. Yang terbaik bagi seorang berilmu adalah dia berbicara ilmu, mengajak manusia supaya mendekatkan diri pada Allah, supaya mengingati akan keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka, dan memikirkan soal sejauh mana rapatnya hubungan mereka dengan Allah, memikirkan soal kehidupan setelah kematian, dan memikirkan mereka tentang bagaimana terhadap kesan bahaya terhadap hati sekiranya hati itu memiliki hubbud dunia, cinta pada dunia. Nanti tuan-tuan boleh rujuk sendirilah dalam kitab Ayyuhal Walad tu. Jadi baguslah apa usaha yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi ni, sehingga Imam Nawawi kata tak adalah saya payahkan kata-kata saya dalam kitab ni supaya orang tu mudah faham. Tak adalah orang tu jadi naik bosan bila baca. Dia suka dengan ustaz syarah je lah, dia sendiri nak pergi baca tu memang idak lah. Jadi saya tak berapa suka lah kalau ada ustaz-ustaz bahas ilmu-ilmu makrifat ke hakikat dan sebagainya tu. Kadang tanya juga pada orang yang hadir tu, kau mau faham ke? Tak faham lah, tapi ilmu mendalam lah. Dia suka kot situ lah, ilmu-ilmu mendalam. Faham tak? Iyalah ilmu mendalam tu. Faham ke tak? Belum lagi, belum. Nanti sampai lah tu, kata dia. So benda ni ulama yang telah tinggalkan kita 1000 tahun yang lepas, Imam Ghazali telah pun sebut benda ni. Dalam kitab ini insya-Allah akan saya sebutkan petikan-petikan daripada ayat Al-Quranul Karim. Jadi ustaz kalau nak berceramah ni, dia kena ada benda ni lah, 3 benda ni. Apa ni 3 benda tu? Pertama, petikan daripada ayat Al-Quranul Karim. Jangan goreng ustaz tu, tak boleh macam tu. Tak ada amanah dengan ilmu tu, mana ustaz tu. So setiap ustaz, orang berilmu yang membicarakan ilmu, dia sentiasa melazimkan lidahnya dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran. Hak tu pertama. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga kena sebut. Yang ketiga apa? Dan juga perkataan ulama salaf. Ini 3 mesti kena biasakan. Jangan pusing kot lain, isu-isu hangat semasa tak payah. Cerita kawan tu tak betul, cerita kawan ni tak betul. Ceritalah isu-isu semasa tu, tak payah. Sedangkan masyarakat dah tahu dah. Yang masyarakat tak tahu ni apa yang banyak daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga asar-asar salaf. Jadi perlu kita fahami, setiap sesuatu berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebutan yang disebutkan oleh Nabi, maka kita panggil hadis. Selain daripada Nabi, kalau di kalangan mereka menyebut sesuatu, maka kita panggil asar, tak panggil hadis. Contoh, seorang sahabat menyebutkan suatu kata nasihat, maka perkataan sahabat ini kita tak panggil hadis, tapi kita panggil asar, asara. Ataupun selain daripada sahabat juga, seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua perkataan mereka ini kita tak nisbahkan sebagai hadis, tapi kita katakan sebagai asar. Ulama salaf ni siapa? Ulama salaf ni bermaksud setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam 200 tahun lebih kurang. Ini kita panggil salaf. Lepas daripada tu kita panggil khalaf. Jadi ada perbezaan antara salaf dan khalaf. Salaf ni setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam 200 tahun.
hidup pada abad zaman tu, kita panggil salaf lah. Sahabat of course lah salaf lah. Tabi'in salaf, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, kemudian antara lain adalah Ar-Rabi' bin Khuzaim, Harim bin Hayyan dan sebagainya. Ini golongan salaf kerana mereka tabi'in. Tabi'in salaf, ataupun tabi'ut tabi'in, ini pun salaf juga. Seperti mazhab kita fiqah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Al-Mubarak dan sebagainya. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini generasi salaf. Jadi perkataan mereka pun kena diguna pakai juga dalam pembahasan ilmiah atau pembahasan ilmu. Dan juga perkataan ulama salaf yang laksana lampu yang bercahaya. Memang nasihat diorang ni memang padu gila, indah sangat-sangat. Tuan-tuan tengoklah beberapa yang saya sebutkan, seperti Hasan al-Basri dan sebagainya. Pernah saya share juga Sufyan bin Uyainah dan sebagainya. So memang nasihat-nasihat mereka ni ada roh yang tersendiri. Dalam ilmu tasawuf tu kita panggil zawq, ada feel yang tersendiri. Sebab tu jangan gunakan kata nasihat dari diri sendiri, nanti tak apa nak kesan kat hati orang. Biar kita tu guna kata-kata nasihat yang disampaikan oleh ulama salaf, terkesannya pada qalbu yang mendengar lain nanti. Berbeza dengan kata nasihat daripada empunya diri. Jadi kalau orang minta nasihat kat saya tu, jam juga, aku nak bagi nasihat apa ni? So nanti nak kena korek lah. Mungkin nasihat daripada hadis, kalau tak apa nak ingat nasihat daripada asar-asar ulama salafus salih. Dan juga saya sebutkan dalam kitab ni itulah, nanti ada khusus asar-asar yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang menarik lah. Akan kita syarahkan juga nanti beberapa insya-Allah. Dan juga saya sebutkan beberapa petikan yang terpilih dari hikayat ataupun kisah orang-orang yang saleh. Antaranya Hammad bin Salamah. Antara kisah tu Hammad bin Salamah dalam kitab ni. Tak rasa salah saya lah, antara Hammad bin Salamah atau Hammad bin Zaid. Rasa saya Hammad bin Salamah. Dua-dua ulama hebat, salaf juga. Dan syair-syair yang baik yang mengandungi makna kezuhudan. Jadi pokoknya ni, zuhud tu sangat mustahak, penting, kerana dia kunci futuh, dibukakan ilmu-ilmu kepada kita. Ketika menyebutkan hadis pula, akan saya sebutkan martabat hadis tersebut, sama ada ia sahih atau hasan, atau begitu pula hal-hal perawinya, itu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi tuan-tuan yang nak mengetahui status-status hadis ni, antara karangan ulama Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Nukhbah Al-Fikr. Itu tuan-tuan kena panggil tokoh ulama hadis Malaysia lah, Maulana Husin hafizahullah ta'ala, terangkan mengenai macam mana, apa maksud hadis tu sahih, berapa syarat dia, kemudian kenapa disebutkan hasan, kemudian kenapa Imam Tirmizi dalam kitabnya sebut hazal hadis hasanun sahihun. Kenapa disebutkan sedemikian, hazal hadis sahihun hasanun sahihun, dan kemudian kenapa hadis itu boleh jadi dhaif dan sebagainya. Jadi Imam An-Nawawi akan sebutlah apa pandangan Imam Nawawi terhadap hadis-hadis yang disebutkan nanti, apa sama ada ia adalah hadis yang sahih ataupun hasan. Dan juga disebutkan huraian kalimah-kalimah yang sulit atau muskil akan maknanya.
serta disebutkan pula dhabit baris kalimah bagi kalimah-kalimah yang dibimbangi akan tersalah atau ditakuti akan membawa erti atau makna yang bukan dimaksudkan. Jadi kita kena sayang kat Imam Nawawi lah, begitu mengusahakan untuk mudah nak bagi kita faham dalam karyanya ini. Kemudian saya menyebutkan juga sanad, iaitu rantaian perawi hadis, kerana dengan itu akan lebih berkesan di dalam hati orang yang mentalaahnya atau membacanya. Dan terkadang saya tidak menyebutkan sanad tersebut sebab takut terlalu panjang sehingga membosankan. Kerana kitab ini sebenarnya ditulis untuk mereka yang memenuhkan masanya dengan amal ibadah. Jadi niat Imam An-Nawawi rahimahullah karang kitab ni bagi orang-orang yang masyghul fi ibadah. Jadi saya pun tak berapa, tapi saya scan tuan-tuan ni, saya tengok, oi tuan-tuan ni perempuan lain macam ni. Ini semua nampaklah muka ni menunjukkan kewarakan. Nampaklah hati tu menerjemahkan apa yang ada, muka tuan-tuan menerjemahkan apa yang ada dalam hati. Jadi saya scan tengok, oh ini bukan kaleng-kaleng orang ni, ini semua memang ahli ibadat. Jadi saya pilih kitab ni lah. Kerana Imam An-Nawawi rahimahullah karang kitab ni bukan main-main. Imam Nawawi karang kitab ni bagi satu orang yang dia memang menyibukkan kehidupan dia dengan amal-amal ibadah. Di mana mereka, Imam An-Nawawi ni sangka baik dengan pembaca lah. Imam Nawawi sangka baik dengan kita lah. So Imam Nawawi memartabat, meletakkan kita pada kedudukan sebagai orang yang menyibukkan diri dengan ibadah. Moga-moga macam tu lah ya semua. Amin. Imam Al-Ghazali rahimahullah perihal ini dalam Ayyuhal Walad juga. Saya ni dah syarah habis dah kitab Ayyuhal Walad ni, ada tulisan tangan saya, letak dalam fail. Tu yang sebut banyak sangat tu tentang kitab ni. Dengan sahabat kita lah Ahmad Zakir ni mula-mula buat, sempat dah masuk Ayyuhal Walad tu. Sempat dah. Pada kata nasihat pertama Imam Al-Ghazali, tajuknya adalah Al-Waqtu Huwa Haya. Waktu itu merupakan kehidupan. Dan nasihat yang pertama ni daripada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti lepas azan Isya saya sebutkan insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Sebelum mengakhiri kuliah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam karyanya Ayyuhal Walad pada kata nasihat yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda Allah berpaling daripada seorang hamba adalah ketika kesibukan hamba itu pada perkara-perkara yang tidak ada manfaat, tak ada faedah. Tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada seorang hamba ketika sibuknya seorang hamba itu pada perkara-perkara tak ada faedah. Sibuknya hamba tersebut pada perkara-perkara tak ada manfaatnya. Itu tanda Allah berpaling daripadanya. Al-Imam Sayyidina Fudail bin Iyad salafah. Al-Imam Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah kata, maksud hadis ini adalah tanda Allah memurkai seorang hamba ketika kesibukan dia adalah pada perkara-perkara tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya. Mengakhiri hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah mencapai usia umur 40 tahun sedangkan amalan keburukannya mengatasi amalan kebaikannya, maka tempahkanlah diri menuju pada neraka. Seolah-olah di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak bagi tahu pada kita umur 40 tahun dah masuk umur 40 tahun ini bukan umur main-main lagi. Dah umur 40 tahun ini satu umur dah perlu kita sibuk dengan ibadah, tapi boleh lagi keburukan masih mengatasi amalan kebaikan, tak ada kebaikan dah pada diri, tempah menuju pada neraka. Jadi kitab ini Imam Nawawi rahimahullah karang untuk kita. Biasalah masjid surau semua kan orang tua-tua, sesuailah kitab ni, tak kira lah tu muda semua kan. Jadi umur yang memang nak kena masyghul jiddan, sibuk sangat-sangat dengan ibadah. Nanti kita sebut perihal kesibukan dalam ibadah edisi kuliah bulanan 2 bulan akan datang atau 3 bulan akan datang lah, sebelum Ramadan terkira kan. Dalam kitab Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin karya Imam Ibn Jauzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dah masuk umur 40 tahun sedangkan amalan keburukan mengatasi amalan kebaikan, syaitan akan datang kat dia, bye-bye ya, selamat tinggal dah tak ada langsung kebaikan pada kamu, saya tak payah lagi penat untuk membuat kamu maksiat, dah itulah diri kamu. Di sini pula dalam kitab Tabaqat al-Kubra karangan Ibn Sa'ad, Al-Imam Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah kata, barang siapa sebelum masuk umur 40 tahun ada kebiasaan keburukan yang dia suka buat, sampai umur 40 tahun pun still tak tinggal lagi, biasa sampai ke mati dia tak akan tinggal benda tu. Moga-moga Allah jadikan kesibukan kita semua di dalam amalan ketaatan pada Allah, sehingga mati kita pun ketika sibuk melakukan amalan ketaatan. Moga-moga macam itulah ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, sampai sini sahaja. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Sebelum mengakhiri kuliah, saya minta maaf anda kata sepanjang tempoh si kuliah tadi mana tahu ada kata-kata yang menyinggung perasaan hati tuan-tuan puan-puan, minta maaf sangat-sangat. Dan kita doa supaya Allah berikan kekuatan untuk kita amal terhadap apa yang kita muzakarah tadi. Kita doakan untuk saudara kita, saudara muslim di Palestin, moga Allah berikan keamanan, kesejahteraan, kekuatan, kemenangan bagi mereka. Dan juga macam biasalah, tanamkan niat untuk bangun tahajud. Kemudian sebelum tidur nanti maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita yang kita tak tahu apa salah mereka dengan kita. Hilangkan hasad, dengki, dendam daripada hati-hati kita, kerana ia merupakan amal yang mudah masuk dalam syurga, seperti riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sekira sampai situ sahaja. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah, serta silap kelemahan kekurangan datang daripada diri saya sendiri.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Minta maaf tak dapat isyak bersama dengan tuan-tuan dan puan. Lepas ni ada kuliah lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.